Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah هذا اليوم سنواصل درسنا تتمضى ضمائر. InsyaAllah hari ini kita sambung pelajaran kita yang bertajuk dhamair. Ingat lagi tak? Apa maksud dhamair? Dhamair ataupun domir. Maksud dia maksud yang sama, iaitu kata ganti nama ataupun dalam Melayu kata ganti nama ni macam saya, awak, dia, kamu. Okey. Itu semua kata ganti nama. Okey, kalau dalam bahasa Arab semua sekali sebenarnya ada 14. Cuma untuk tahun 4 kamu hanya belajar 6 sahaja. Okey, berbeza dengan bahasa Melayu, bahasa Arab dia bergantung kepada bilangan sama ada mufrad 1, musanna 2 orang atau 3. Jam'un 3 atau ramai. Dan dia juga berbeza mengikut muzakkar lelaki dan juga muannas. Okey, kita tengok apa perbezaan dia. Okey, cuba kamu tengok kotak ni, ismun, muzakkar, musanna dan jam'un. Okey, kalau mufrad untuk seorang, musanna 2, jam'un 3 atau ramai. Okey, muzakkar lelaki, muannas perempuan. Okey, kalau mufrad muzakkar maksudnya seorang lelaki, huwa. Musanna muzakkar, huma. Dan jam'un hum. Okey, huwa, huma, hum. Ini semua untuk muzakkar yang bermaksud dia. Kalau dalam Melayu kita guna sama je kan perkataan dia. Untuk lelaki sama, untuk perempuan sama, dan dia tidak mengandungi bilangan. Tapi kalau bahasa Arab dia berbeza daripada segi lelaki dan perempuan serta bilangan juga. Okey. Manakala untuk musanna, mufrad, musanna seorang, hiya. Musanna muannas maksudnya 2 perempuan, huma. Okey, untuk musanna dia tiada beza untuk muzakkar dan juga muannas. Maksudnya perempuan dan lelaki bila 2 orang dia berkongsi domir yang sama iaitu huma. Okey, kalau 3 orang perempuan kita guna hunna. Hunna. Okey, ini domir-domir yang kita belajar. Okey, kalau daripada segi ismun sama juga. Ismun ni kata nama. Contohnya ialah guru ataupun Muhammad. Nama orang ataupun nama tempat itu kita panggil ismun. Okey, ismun contoh Ustazah bagi muslimun. Okey, muslimun dia bila tiada sebarang tambahan di belakangnya perkataan asal muslimun, jadi ia merujuk kepada seorang lelaki. Huwa muslimun, dia seorang lelaki. Kalau musanna dia perlu tambah alif nun di belakang. Dan juga dia jadi huma muslimani. Dia 2 orang lelaki. Okey, untuk jam'un dia okey, muslimuna ditambah waw nun di belakang. Okey, huwa muslimuna. Maaf, hum muslimuna. Dia guna hum ya. Hum muslimuna. 3 orang lelaki. Okey, kalau hiya muslimatun tambah ta marbutah. Huma untuk muannas dia perlu tambah muslimatani, maksudnya ta alif nun. Muslimatani.
Okey, untuk hunna dia jadi muslimatun. 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 Okey. Okey, seterusnya tu daripada segi ismun ataupun kata nama. Kemudian kita tengok daripada segi fi'lun. Kalau fi'lun yazhabu, huwa yazhabu, huma yazhabani, hum yazhabuna. Okey, kalau kita nak bezakan dia, okey, ni daripada segi muzakkar ya, lelaki, dia bermula depan dia dengan ya di hadapan. Semua ada ya di hadapan. Dan huma, untuk dua orang dia, tanda dia ialah alif nun. Manakala untuk hum atau ramai, tanda dia ialah waw nun. Okey, itu daripada segi muzakkar. Kita tengok daripada segi muannas. Hiya tazhabu, huma tazhabani, hunna yazhabna. Okey. Untuk muannas ataupun perempuan, tanda dia ialah ta di hadapan. Kecuali untuk hunna, dia special sikit, dia ya. Okey, dan dia kosong di belakang untuk hiya, dan huma sama. Dia tambah alif nun di belakang. Okey, untuk hunna, bukan sahaja dia special ya dekat depan, tetapi juga dia ada sukun sebelum akhir dan nun di belakang. Okey. Yazhabna. Yazhabna. Okey. Okey, sekarang selesai untuk sesi ulang kaji. Kita akan sambung ke latihan. Okey, pastikan bersedia dengan buku teks ya. Okey, al-an iftahul kitab. Sekarang buka buku teks. Okey, safha 7 wa 40. 7 wa 40. Muka surat 47. Okey. Arahan dia atas tu ikra, baca. Okey, dan dia ada satu lagi arahan dekat bawah ni. Yang ini. Okey, yang ini. Istakhrij dhama'ira minal fikrah. Istakhrij dhama'ira minal fikrah. Okey, dekat dalam tu dia kata dia suruh keluarkan dhama'ir daripada petikan. Okey, kita baca dulu. Yang nombor 1. Hazihi usratun. Hazihi usratu azamin. Okey, hazihi usratu azamin. Okey, pastikan ayat nombor 1 tu. Perhatikan dan cuba lihat ada tak dhamair dekat dalam ayat tu. Okey, dhamair ni yang kita belajar tadi ya. Huwa, huma, hum, hiya, huma dan hunna. Okey, ada? Tak ada. Jadi, tak perlu tulis. Tengok ayat nombor 2. Abuhu Yusufu huwa tajirun. Okey, ayahnya Yusuf, dia peniaga. Okey, ada tak dhamair? Perhatikan. Okey, betul. Ada. Iaitu huwa. Huwa. Okey, jadi tuliskan di sini huwa. Okey, seterusnya kita tengok ayat yang ketiga. Ummuhu Khadijah. Ibunya Khadijah. Hiya muallimatun fil madrasah. Dia seorang guru perempuan di sekolah. Okey, perhatikan ada tak dhamair? Betul, ada iaitu hiya. Jadi boleh tulis di ruangan sebelah hiya. Okey, seterusnya ayat nombor 4. Azamun ibnun akbar.
Azam, anak lelaki yang sulung. Maksudnya paling besar lah. Huwa fi saffir rabi. Dia di tahun 4. Okey, perhatikan ada domair dekat dalam ayat 4. Betul, ada iaitu huwa. Jadi boleh tulis di sini huwa. Okey. Ayat kemudian kita terus bergerak ke ayat 5. Akhu Azamin khairul. Abang atau adik Azam iaitu khairun. Huwa fi saffis salis. Dia di tahun 3. Okey, perhatikan ada domir dekat dalam ayat 5. Okey, betul. Ada huwa. Huwa. Boleh tulis di ruangan. Okey. Untuk ayat untuk ayat 6 dan 7, Ustazah hanya akan bacakan. Jadi kamu tentukan sendiri. Yang mana satu dhamair. Okey, ayat 6 Ustazah bacakan. Huma yadrusani fil madrasatil wataniyati Taman Mesra. Mereka berdua belajar di sekolah kebangsaan Taman Mesra. Okey, perhatikan yang mana satu dhamair di ayat 6. Kemudian tulis jawapannya di ruangan sebelah. Okey. Dan ayat 7. Akhawatu Azamin Hananu wa Husna wa Fudla. Hunna jamilatun. Okey. Adik-beradik perempuan Azam, Hanan, Husna dan Fudla. Mereka sangat cantik. Bolehlah. Okey. Jadi, perhatikan dalam ayat 7 yang mana satu domair. Kemudian tulis di ruangan sebelah. Okey, Ustazah dah tolong kamu daripada ayat 1 hingga ayat 5. Jadi, cuba kamu buat sendiri untuk ayat 6 dan juga ayat 7. Okey, untuk muka surat seterusnya. Safha Samaniyah wa Arba'un. Samaniyah wa Arba'un. Muka surat 48. Wafiq. Wafiq. Maksudnya padankan. Okey, padankan. Okay, kita tengok satu. Okey. Haza talibun. Haza talibun. Okey. Talibun merujuk kepada mu'annas atau muzakkar. Lelaki atau perempuan. Okey, lelaki. Bilangannya berapa orang? Mufrad 1, musanna 2 atau jam'un 3. Okey, seorang lelaki. Mufrad, muzakkar. Okey, antara pilihan jawapan, cuba perhatikan yang mana domir yang sesuai dengan mufrad, muzakkar. Okey, betul. Jawapannya ialah Hadza talibun. Huwa Ahmad. Huwa Ahmad. Okey. Untuk nombor 2. Okey, ini sekadar pengetahuan kamu. Asdiqa ini merupakan jam'un. Okey, jam'un. Asal dia ialah sadiqun. Sadiqun. Okey. Bila kamu perhatikan ini, Ustazah cakap tadi, jam'un maksudnya untuk ramai. Okey, dan dia untuk lelaki. Jadi, jam'un, muzakkar, jam'un. Jadi, antara jawapan yang ada kat sebelah ni, yang mana satu, okey, boleh perhatikan kat sini ya. Yang depan ni. Okey, yang mana satu, dia domir yang sesuai untuk jam'un dan juga muzakkar. Okey. Okey, betul. Jawapan dia ialah hum. Jadi,
Kamu padankan dia dengan jawapan yang betul. Home. Okey, untuk yang ketiga. Satu dia nombor sikit. 1, 2, 3. Ustazah nak cuba kamu buat sendiri. 4 pun cuba buat sendiri. Okey. Cara dia sama ya. Sebelum kamu pilih jawapan, kamu tengok dulu perkataan ini. Sama ada dia untuk lelaki atau perempuan dan bilangan dia. Seorang, 2 orang atau 3 orang. Sama juga dengan nombor 5. Okay. Cuba kamu tengok perkataan tajiratun. Okay, tajiratun. Adakah dia musanna atau muannas? Maaf. Muannas atau muzakkar untuk lelaki atau perempuan. Okey, kalau untuk tajiratun kita nampak je ada tanda ta ni. Jadi jelas-jelas dia untuk perempuan. Dan berapa bilangan dia? Okey, bilangan dia ada tanda alif ta. Jadi bilangan dia ialah 3 ataupun ramai. Okey. Perhatikan semua jawapan di sebelah, pilihan jawapan di sebelah. Yang mana satu, domair ataupun domir yang merujuk kepada 3 perempuan. Maksudnya ramai perempuan lah. Okey, tengok kat sini. Hunna atau hiya. Ataupun mana lagi yang mula? Ataupun huma. Okey. Betul. Yang menunjuk kepada ramai ialah hunna fisuk. Jadi jawapan dia ialah hunna fisuk. Okey, untuk soalan 3 dan 4 cuba kamu lakukan sendiri. Perhatikan dulu. Adakah dia muzakkar atau muannas, lelaki atau perempuan, dan kemudian bilangan dia sama ada mufrad seorang, musanna 2 orang ataupun jam'un, ramai atau 3 atau ramai. Jadi kemudian bila dah kena pasti yang itu, kamu kena perhatikan yang mana satu dhamair di jawapan yang merujuk kepada bilangan dan juga muzakkar atau muannas, maksudnya lelaki atau perempuan. Okey, cuba guna yang sama ya. Okey, kemudian uzur ila safha 49. Muka surat 49. Okey, arahan dia kata istabdil. Istabdil, tukarkan. Apa yang dia nak tukar? Okey. Kata tukarkan yang ini, contohnya huwa, huwa lelaki kepada hiya perempuan. Ataupun kalau dia bagi hiya perempuan, tukarkan kepada lelaki huwa. Okey. Ni sama, dia punya bilangan dia sama untuk seorang. Cuma dia nak suruh tukar lelaki muzakkar kepada muannas perempuan ataupun muannas perempuan kepada muzakkar lelaki. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Huwa tilmizun. Huwa tilmizun. Okey, jadi kita dah tahu dia tengok huwa. Jadi terus tukar hiya. Okey, daripada lelaki kita nak tukarkan dia kepada perempuan. Hiya. Okey, tilmizun. Tilmizun untuk lelaki. Kalau perempuan apa? Betul, kita tambah je tamah butah, iaitu tilmizatun. Okey. Selesai satu soalan. Okey, kita tengok soalan 2. Hiya ummi. Hiya ummi. Okey. Hiya ialah perempuan, jadi kita terus tukar kepada huwa. Huwa lelaki. Okey, kalau ummi. Ummi maksudnya emak ataupun ayah. Emak ataupun ibu. Okey. Jadi lawan dia ialah ayah kan. Jadi huwa abi.
Kamu jangan tambah-tambah butah pula. Abi, ayah saya. Okey. Untuk nombor 3 ni. Nombor 3 ni nombor 3 sama dengan nombor 1. Okey, jadi cuba kamu selesaikan sendiri. Huwa, dia lelaki. Tukarkan kepada perempuan. Apa dia? Dan tabibun, macam mana kita nak jadikan dia perempuan? Kena tambah apa perkataan? Huruf di belakang. Okey. Huwa. Nombor 4. Huwa, lelaki. Kita tukarkan nak jadi apa? Kemudian perkataan jadi, maksud dia ialah atuk. Okey. Kalau nenek, apa? Jadi, tulis jawapan dia. Okey. Sama untuk nombor 5. Sama. Hia. Tukarkan kepada huwa. Kemudian muallimati. Okey, untuk perempuan biasanya mesti ada ta. Jadi untuk kita tukar dia jadi lelaki, kita buang sahaja ta. Jadi dapatlah jawapan dia huwa muallimi. Okey, dan nombor 6. Okey. Hiya ukhti. Jadi kita tukar je terus jadi huwa. Okey, kalau ukhti ni maksud dia saudara perempuan ataupun kakak. Okey, jadi kita kena tukar jadi abang. Okey, abang dalam bahasa Arab dia akhi. Huwa akhi. Okey, selesai ke surat tis'ah wa arba'un, ke surat 49. Okey, kemudian ke surat yang terakhir iaitu ke surat 50 ataupun khamsuna. Okey, arahan dia sahil akhta. Sahil akhta maksudnya betulkan yang salah. Maksudnya ayat 1 hingga ayat 5 ini ayat yang salah. Jadi tugas kamu ialah kena betulkan ayat ini. Okay, kita tengok soalan 1. Haza sadiqi. Haza sadiqi. Okey, perkataan sadiqi ini dia merujuk kepada lelaki atau perempuan. Kalau tak ada ta, dia lelaki. Okey, bilangan dia ada tanda dia waw nun, alif nun, ataupun alif ta. Kalau lelaki kan. Okey. Tak ada. Jadi dia mufrad. Seorang lelaki. Okey. Kita tengok pula perkataan hiya, dhamir dia betul ke seorang lelaki? Kita guna hiya. Betul. Hiya untuk perempuan. Jadi ini salah. Kita kena tukarkan kepada kepada apa? Kalau untuk lelaki, huwa. Jadi kamu tulis balik jawapan dia. Haza sadiqi. Huwa Ahmad. Okey, selesai nombor 1. Kita tengok pula nombor 2. Okey. Tilka muallimati. Tilka muallimati. Huwa Aisyah. Okey. Muallimati ni untuk muzakkar atau muannas. Okey, kita tengok dia ada tanda ta ni, maksud dia untuk muannas, untuk perempuan. Okey. Bilangan dia ada tanda alif ta ataupun alif nun. Tak ada. Jadi dia bilangan dia ialah 1. Okey, betul ke? Kita perhatikan pula dia punya dhamair huwa. Betul ke kalau muannas perempuan kita guna huwa? Salah. Kita guna apa untuk perempuan? Hiya. Okey, jadi tulis semula jawapan dia.
tilka muallimati hiya insyati. Okey, untuk soalan nombor 3. Okey. Sama, kamu kena tentukan perkataan ni. Perkataan tabibani. Tabibani ni untuk berapa orang? Okey, pertama tengok dulu muzakkar atau muannas. Lelaki atau perempuan. Ada tak? Tak ada. Jadi dia lelaki. Okey, bilangan dia. Ada waw nun untuk 3 orang? Tak ada. Okey, ada alif nun. Kita nampak ada alif nun. Jadi dia untuk 2 orang. Kita tengok pula dia punya dhamair hum. Betul ke tak kalau untuk 2 orang kita guna hum? Salah. Untuk hum 3 orang. Tapi ini ayat dia 2 orang. Jadi kita kena betulkan. Tukarkan kepada huma. Okey, jawapan dia kamu boleh tulis sendiri ya. Macam ke atas nombor 1 dan nombor 2 tadi. Okey. Untuk nombor 4. Nombor 4. Okey, kita tengok. Huwa tullabun. Okey, tullab ni untuk 3 orang lelaki. Maksudnya ramai. Betul ke hunna? Kegunaan dia untuk muzakkar jam'un. Maksudnya ramai lelaki. Hunna ni untuk perempuan. Jadi dia salah. Kita kena gantikan apa perkataan yang digunakan untuk ramai lelaki. Ya, betul. Hum. Okey, jadi jawapan yang betul ialah haula'i tullabu hum mujtahiduna. Hum mujtahiduna. Okey. Untuk yang terakhir, soalan nombor 5. Okey. Haula'i akhawati. Humma yadrusna bil jami'ah. Okay, mereka berdua belajar di universiti. Okay, kita tengok dulu perkataan akhawati. Akhawati ni ada tanda ta tak? Ada. Jadi sah-sah dia untuk perempuan. Okay. Kemudian kamu nampak sebelum ta tu ialah alif. Jadi dia untuk ramai. Okey, betul ke untuk ramai perempuan kita guna huma? Ingat ya, huma ini digunakan untuk 2 orang. Tak kisah lelaki ke perempuan. Tapi dia guna untuk 2 orang. Yang kita nak guna untuk 3 orang. Jadi huma bukan jawapan yang betul. Jawapan dia ialah apa? Kalau ramai perempuan kita guna hunna. Jadi boleh tulis ayat yang betul. Haula'i akhawati hunna yadrusna bil jami'ah. Tak muat pula. Okey, kamu muatkanlah. Itu sahaja untuk pelajaran hari ini. Jadi Ustazah harap kamu cuba siapkan muka surat 47 hingga muka surat 50. Ni 50. Okey, hadza faqat minni. Izal hindakum soal. Jika pada kamu ada soalan atau pertanyaan, boleh terus mesej Ustazah. Okey, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.